Yesaya bab 49. Dengarlah aku, wahai pulau-pulau, perhatikanlah, wahai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dalam kandungan. Sejak dalam perut ibuku, Dia telah menyebut namaku. Dia menjadikan mulutku seperti pedang yang tajam. Di bawah naungan tangannya, Dia melindungi aku. Dia menjadikan aku anak panah yang berkilat. Di dalam tabung panahnya, Dia menyembunyikan aku. Firman-Nya kepadaku, Engkaulah hambaku, wahai Israel. Melalui engkau, aku akan menyatakan kemuliaanku. Tetapi aku berkata, sia-sia sahaja aku berjerih lelah. Aku menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tanpa guna. Namun demikian, hakku ada pada Tuhan dan ganjaranku ada pada Allahku. sekarang demikianlah firman Tuhan. Dia membentuk aku sejak dalam kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk membawa Yakub kembali kepadanya, dan untuk mengumpulkan Israel kepadanya. Aku ini mulia di mata Tuhan, dan Allahku adalah kekuatanku. Firman-Nya, Terlalu ringan bagimu cuma untuk menjadi hambaku, untuk membangkitkan suku-suku Yakub kembali, dan untuk mengembalikan orang Israel yang masih terpelihara. Aku akan membuat kamu menjadi cahaya kepada bangsa-bangsa, supaya kamu membawa penyelamatan daripadaku sampai ke hujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang maha suci, kepada Dia yang dihina manusia dan dipandang keji oleh bangsa itu, kepada hamba para penguasa. Raja-raja akan melihat lalu bangkit berdiri, para penguasa akan sujud memberi hormat. Kerana Tuhan yang setia, yang maha suci, Allah Israel, telah memilih engkau. beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Pada hari penyelamatan, aku akan menolong engkau. Aku juga akan menjaga engkau dan menetapkan engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk menegakkan negeri ini kembali dan membahagi-bahagikan harta pusaka yang telah sunyi, untuk berkata kepada orang tahanan, keluarlah, kepada orang yang ada dalam kegelapan, perlihatkanlah dirimu. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang meragut rumput, dan di segala bukit yang gondol akan ada padang rumput bagi mereka. Mereka tidak akan berasa lapar atau dahaga. Mereka tidak akan tersengat oleh panasnya padang pasir atau teriknya matahari, kerana Dia yang menyayangi mereka akan menuntun mereka dan membimbing mereka ke mata-mata air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan jalan-jalan rayaku akan dibangunkan. Lihat, orang akan datang dari jauh, beberapa antaranya dari sebelah utara dan dari sebelah barat, dan beberapa dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah, wahai langit, bergembiralah, wahai bumi, bergembiralah dengan sorak-sorai, wahai gunung-gunung, kerana Tuhan telah menghiburkan umat-Nya, dan Dia akan menyayangi orang-Nya yang tertindas. Tetapi Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku. Tuhan telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan anak yang disusuinya dan tidak menyayangi anak daripada kandungannya? Ya, dia mungkin akan lupa, tetapi aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembok kotamu sentiasa ada di hadapanku. Anak-anakmu akan segera datang, tetapi orang yang meruntuhkan dan merosakkan engkau akan keluar daripadamu. Layangkanlah pandangan ke sekeliling dan lihatlah. Mereka semua berkumpul dan datang kepadamu, demi aku yang hidup. demikianlah firman Tuhan. Sungguh,
Engkau akan mengenakan mereka semua seperti perhiasan dan melilitkannya ke badan seperti seorang pengantin perempuan. Memang tempat-tempatmu telah rosak dan sunyi, negerimu telah diruntuhkan, tetapi sekarang engkau akan terlalu sempit bagi pendudukmu, dan orang yang menelan engkau akan pergi jauh-jauh. Anak-anakmu yang dahulu hilang masih akan berkata kepadamu, tempat itu terlalu sempit bagiku. Berilah aku ruang supaya aku dapat tinggal. Engkau akan berkata dalam hatimu, siapakah yang telah melahirkan mereka ini bagiku? Aku telah kehilangan anak dan mandul, dibuang dan disingkirkan. Lalu siapakah yang membesarkan mereka ini? Sesungguhnya aku tertinggal seorang diri. Dari manakah mereka ini? Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan mengangkat tanganku bagi bangsa-bangsa dan meninggikan panji-panjiku bagi suku-suku bangsa. Mereka akan datang menggendong anak lelakimu dan mendukung anak perempuanmu di atas bahu mereka. Raja-raja akan menjadi pengasuhmu, dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inang penyusumu. Mereka akan sujud memberi hormat kepadamu dan menjilat debu kakimu. Engkau akan tahu bahwa akulah Tuhan. Orang yang menantikan aku tidak akan malu. Dapatkah barang rampasan direbut daripada seorang kesatria, atau tawanan diselamatkan daripada orang perkasa? Sungguh, beginilah firman Tuhan. Bahkan tawanan seorang kesatria dapat direbut, dan rampasan orang perkasa dapat diselamatkan, kerana aku akan menentang orang yang menentang engkau, dan aku akan menyelamatkan anak-anakmu. Aku akan membuat orang yang menindas engkau memakan daging sendiri, dan mereka akan mabuk oleh darah sendiri seperti oleh air anggur baru. Semua manusia akan tahu bahwa aku, Tuhan, ialah penyelamatmu dan penebusmu, yang maha perkasa, Allah Yakub. Yesaya bab 50. Beginilah firman Tuhan. Di manakah surat cerai ibumu tanda aku mengusir dia? Atau kepada siapakah antara pemiutangku aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya kamu dijual atas sebab kesalahan-kesalahanmu, dan ibumu diusir kerana segala pelanggaranmu. Mengapa tidak ada seorang pun apabila aku datang, dan tidak ada yang menjawab apabila aku memanggil? Adakah tanganku tidak berkuasa sama sekali, sehingga tidak dapat menyelamatkan kamu? Masakan tidak ada kekuatan padaku untuk melepaskan kamu? Sesungguhnya dengan herdikanku aku mengeringkan laut, aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Ikan-ikannya berbau busuk kerana tidak ada air dan mati kehausan. Aku boleh mengenakan pakaian hitam kepada langit dan membuat kain kabung jadi selubungnya. Tuhan Allah telah mengurniakan lidah seorang murid kepadaku, supaya dengan perkataanku aku tahu bagaimana menolong orang yang letih. Dia membangunkan aku pagi demi pagi. Dia menjadikan aku peka untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak. Aku tidak mundur. Aku menyerahkan belakangku kepada orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang yang mencabut janggutku. Tidak kusembunyikan mukaku apabila diaibkan dan diludahi orang. Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat aib. Oleh sebab itu pula, aku menetapkan hatiku seteguh batu api, dan aku tahu bahwa aku tidak akan malu. Dia yang membenarkan aku sudah dekat. Siapakah yang hendak berbantah-bantah dengan aku? Mari kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah dia menghampiriku. Sesungguhnya
Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan menjadi usang seperti pakaian. Gegat akan memakan mereka. Siapakah antara kamu yang takut kepada Tuhan dan mendengar perkataan hamba-Nya? Kalau dia berjalan dalam kegelapan dan tidak ada cahaya baginya, biarlah dia percaya kepada nama Tuhan dan bergantung pada Allah-Nya. Camkanlah, wahai kamu semua yang menyalakan api, yang memperlengkapkan diri dengan panah-panah api. Berjalanlah ke dalam nyala apimu, dan ke tengah-tengah panah api yang kamu nyalakan. Inilah yang akan kamu terima daripada tanganku. Kamu akan reba di tempat azab penyiksaan. Yesaya bab 51. Dengarlah aku, wahai kamu yang mengejar perbenaran, wahai kamu yang mencari hadirat Tuhan. Pandanglah batu pejal tempat asal kamu terpahat, dan lubang galian tempat asal kamu digali. Pandanglah Abraham, nenek moyangmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Aku memanggil Abraham apabila dia seorang diri. Aku memberkati dia dan meramaikan keturunannya. Sungguh, Tuhan akan menghiburkan Sion. Dia akan menghiburkan segala reruntuhannya. Dia akan menjadikan tanah gersangnya seperti Eden dan gurunnya seperti taman Tuhan. Kegirangan dan kesukaan akan didapati di dalamnya. Begitu jugalah ucapan syukur dan bunyi muzik. Berikanlah perhatian dan lihat aku, wahai umatku. Pasanglah telingamu, wahai bangsaku. Penghakiman akan keluar daripadaku, dan aku menetapkan keadilanku menjadi cahaya bagi bangsa-bangsa. Perbenaran daripadaku sudah dekat, penyelamatan daripadaku sudah terbit, dan tanganku akan menghakimi bangsa-bangsa. Pulau-pulau menantikan aku, mereka mengharapkan tindakan tanganku. Layangkanlah pandangan ke langit dan tengoklah bumi di bawah. Langit akan lenyap seperti asap, bumi akan menjadi usang seperti pakaian, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi penyelamatan daripadaku kekal adanya, dan kebenaran daripadaku tidak akan berakhir. Dengarlah aku, wahai kamu yang mengetahui kebenaran, wahai umat yang menaruh hukumku dalam hatinya. Jangan takut terhadap celaan manusia, dan jangan kecut hati terhadap hujahan mereka. Kerana gegat akan memakan mereka seperti pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti bulu domba. Tetapi perbenaran daripadaku kekal adanya, dan penyelamatan daripadaku tetap turun-temurun. Bangunlah, bertindaklah, gunakanlah kekuatanmu, wahai tangan Tuhan. Bertindaklah seperti pada zaman dahulu, pada zaman angkatan purbakala. Bukankah engkau yang mencencang Rahab, yang menikam naga itu? Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudra raya, yang membuat lautan dalam menjadi jalan, supaya orang yang ditebus dapat menyeberang? Orang yang ditebus Tuhan akan pulang dan memasuki Sion dengan sorak-sorai. Kesukaan kekal akan menghiasi kepala mereka. Mereka akan memperoleh kesukaan dan kegembiraan, sedangkan duka cita dan keluh kesah akan menghilang. Akulah yang menghiburkan kamu. Siapakah engkau sehingga engkau takut kepada manusia yang akan mati, kepada anak manusia yang seperti rumput belaka? Engkau melupakan Tuhan yang menjadikan kamu, yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi. Engkau terus ketakutan sepanjang hari kerana amarah si penganiaya apabila dia merancangkan kemusnahan. Tetapi di manakah gerangan amarah si penganiaya itu? Tawanan yang meringkuk itu akan segera dilepaskan. Dia tidak akan mati di lubang tutupan dan tidak akan kekurangan makanan.
Akulah Tuhan Allahmu yang menggelorakan laut sehingga gelombangnya menderu-deru. Tuhan alam semesta ialah namanya. Aku telah memberitahukan firman-Ku kepadamu dan melindungi engkau di bawah naungan tangan-Ku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, sambil berfirman kepada Sion, engkaulah umat-Ku. Bangunlah, bangunlah, bangkitlah wahai Yerusalem, yang telah meminum daripada tangan Tuhan cawan berisi murkanya. Engkau telah meminum habis isi cawan yang memabukkan itu. Antara semua anak yang dilahirkannya, tidak ada yang membimbing dia. Antara semua anak yang dibesarkannya, tidak ada yang memegang tangannya. Dua perkara inilah yang telah menimpa engkau. Siapakah yang akan berduka cita kerana engkau? Kemusnahan dan kehancuran, bencana kebuluran dan pedang. Siapakah yang akan menghiburkan engkau? Anak-anakmu lemah lesu, mereka rebah di setiap hujung jalan, seperti antelop yang terjebak. Mereka kenyang dengan murka Tuhan, dengan herdikan Allahmu. Oleh sebab itu, semoga kamu dengarlah hal ini, wahai kamu yang tertindas, wahai kamu yang mabuk tetapi bukan oleh air anggur. Beginilah firman Tuhanmu Tuhan, Allahmu yang memperjuangkan perkara umatnya. Lihat, aku telah mengambil dari tanganmu cawan yang memabukkan itu, isi cawan murka-Ku. Engkau tidak akan meminumnya lagi. Sebaliknya, aku hendak menaruhnya di tangan orang yang menindasmu, yang telah berkata kepadamu, tunduklah, supaya kami menginjak-injak di atas kamu. Engkau telah menjadikan punggungmu sebagai tanah, sebagai jalan untuk diinjak-injak. Yesaya bab 52. Bangunlah, bangunlah, kenakanlah kekuatanmu, wahai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu, wahai Yerusalem, kota yang suci, kerana orang yang tidak bersunat dan yang najis tidak akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskanlah debu daripadamu, bangkitlah, duduklah, wahai Yerusalem, lepaskanlah tali pengikat dari lehermu, wahai putri Sion yang tertawan. Beginilah firman Tuhan. Kamu telah dijual tanpa harga, maka kamu pun akan ditebus tanpa uang. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada mulanya, umatku pergi ke Mesir untuk tinggal di sana sebagai pendatang. Kemudian orang Asyur menindas mereka dengan tidak semena-mena. Sekarang, apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku diambil tanpa harga, orang yang menguasainya meraung-raung. Demikianlah firman Tuhan. Dan namaku terus dinista sepanjang hari. Oleh sebab itu, umatku akan mengenal namaku, dan pada hari itu mereka akan mengetahui bahwa akulah yang berfirman, ya, aku. Alangkah indahnya di atas gunung-gunung, melihat kaki mereka yang membawa berita baik, yang mengkabarkan kedamaian, yang membawa kabar kesukaan, yang mengkabarkan penyelamatan, yang berkata kepada Sion, Allahmu bertakhta. dengarlah, para pengintipmu menyaringkan suara. Mereka bersorak-sorai bersama-sama, kerana dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan memulihkan Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, wahai reruntuhan Yerusalem, kerana Tuhan telah menghiburkan umatnya. Dia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah memperlihatkan kuasanya yang suci di hadapan mata segala bangsa. Segala hujung bumi akan melihat penyelamatan daripada Allah kita. Menyingkirlah, menyingkirlah, keluarlah dari sana. Jangan sentuh yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, wahai kamu yang mengangkut kelengkapan bait Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan keluar dengan terburu-buru dan tidak akan pergi sebagai pelarian, kerana Tuhan akan maju di depanmu.
Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Sesungguhnya hamba-Ku akan bertindak bijaksana. Dia akan ditinggikan, dijunjung, dan sangat dimuliakan. Sebagaimana ramai orang tercengang melihat dia, begitu rosak rupanya sehingga tidak seperti manusia lagi, dan susuknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah dia akan mengejutkan banyak bangsa. Raja-raja akan menutup mulut melihat dia, kerana mereka akan melihat apa yang belum pernah diceritakan kepada mereka, dan memahami apa yang belum pernah didengar mereka. Yesaya bab 53. Siapakah yang mempercayai kabar kami, dan kepada siapakah kuasa Tuhan dinyatakan? Seperti tunas muda, dia tumbuh di hadapannya, seperti akar dari gurun. Tidak ada keelokan dan tidak ada semarak padanya sehingga kita memandang dia. Tidak ada tampang sehingga kita menginginkan dia. Dia dihina dan ditolak manusia, seorang yang penuh derita dan terbiasa dengan kesakitan. Dia dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia, dan kita pun menganggapnya tidak penting. Sesungguhnya dialah yang menanggung penyakit kita dan memikul derita kita, padahal kita menganggap dia kena tulah, dihukum Allah dan ditindas. Tetapi dia terluka oleh sebab segala pelanggaran kita, dia dihancurkan oleh sebab segala kesalahan kita. Pengajaran yang mendatangkan kesejahteraan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Kita semua tersesat seperti domba. Setiap orang menyimpang menurut jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kesalahan kita semua. Dia dianiaya dan ditindas, tetapi dia tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa untuk disembelih, seperti domba yang senyap di hadapan orang yang menggunting bulunya, maka dia tidak membuka mulutnya. Daripada tahanan dan daripada pengadilan dia diambil. Siapa akan mengisahkan keturunannya? Dia dilenyapkan daripada negeri orang hidup, dan kerana pelanggaran umatku, dia kena tulah. Kuburnya ditentukan antara orang fasik, dan dalam kematiannya, dia bersama kalangan kaya. Sungguh pun dia tidak pernah melakukan kekerasan, dan tidak ada tipu daya di dalam mulutnya. Namun begitu, Tuhan berkehendak menghancurkan dan menyakiti dia. Jika dia menjadikan jiwanya korban penebus kesalahan, maka dia akan melihat keturunannya dan umurnya lanjut. Kehendak Tuhan akan berhasil dalam tangannya. Sesudah kesusahan jiwanya, dia akan melihat cahaya kehidupan dan berasa puas. Hamba-Ku yang benar itu akan membenarkan ramai orang dengan pengetahuannya. Dia akan memikul dosa-dosa mereka. Oleh sebab itu, Aku akan menentukan bahagiannya bersama-sama orang besar, dan dia akan berbahagi jarahan bersama-sama orang kuat, kerana dia telah mencurahkan nyawanya sampai mati, dan diperhitungkan bersama-sama orang derhaka, padahal dia menanggung dosa orang ramai dan berdoa bagi para penderhaka.